Ya sikit. Oh, apa je? Banyak je. Tak. Haji Daud kata dia pergi umrah je. Haji Daud. Umrah je. Haji yang dia pergi jalan kan. Pergi Pakistan. Haji Nasir pergi ke Pakistan. Oh, tak sihat. Ramai ke yang respon? Tak boleh datang? Oh, dia Haji Nasir seorang. Tak ada respon lagi. Dia pergi mana? Oh, jalan. Oh, akhir tahun Oh, baru kan? Haji Muh tak? Dia travel? Oh, ya ke? Ni bawa surau ni. Oh, bawa berjalan Dia kira jadi tour guide lah. Okay. Ya. Tak respon. Kalau negara. Okay lah, kita mula je lah InsyaAllah kita memberkati kelas kita pada malam ni. Kita buka dengan mulut kitab Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panas Takut orang lain. Dah, dia tak kuat. Mungkin baru buka. Oh, anak okey. Dah tahu yang lain. Okey. Ke panas? Nah, luar. Kalau sejuk. Dah ni Syak. Okey. InsyaAllah hari ni kita teruskan perbincangan kita berkaitan dengan fi'il madhi. Pertamanya saya ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum, selamat datang pada semua ke kelas bahasa Arab Al-Quran kita pada minggu ni. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan, kelancaran, apa kata kekuatan lah untuk kita nak mengingat dan menguasai ilmu-ilmu yang kita belajar pada hari ini insyaAllah. Jadi kita masih dalam tajuk fi'il madhi. Kita ulang kaji sikit. Mungkin tuan-tuan boleh tengok diagram yang pink
kuning A. Okay, tanda-tanda dia apa? Bagi setiap dhamir ada tanda dia, iaitu contohnya kita kata kalau huwa daraba, huma daraba, ada alif. Tu Haji Muhtar dia. Belum pergi kot. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Ni dah sampai Anyai. Hujan kan? Christmas. Okay. Jadi huwa kalau kita kata contoh lah, kita ambil daripada contoh sini lah. Senang, kita terus ambil daripada contoh yang ada dalam ayat Quran ni. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Okay. Dalam ayat ni, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Okay, dalam ayat ni mana satu yang rasa-rasanya lah. Kalau tuan-tuan boleh kesan yang mana satu fi'il, atau kita kata lebih spesifik fi'il madhi lah. Yang kita dah belajar kan. Di antara tanda dia saya ingatkan balik, saya sebut balik, iaitu dia kalau fi'il madhi ni biasanya dia akan ada baris atas berturut-turut. Kan? Beberapa baris atas berturut-turut. Okay, dan tanda-tanda dia seperti mana yang kita sebutkan, tengok dalam diagram kuning A, tambahan-tambahan huruf. Okay, tambahan-tambahan huruf di belakang tu. Kalau huma ditambah hamzah, tambah alif, tambah waw alif, tambah ta mati, baris mati, ta alif, okay, nun berbaris atas, ta baris atas, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu dengan na. Okay, kalau ada tanda huruf-huruf ni di belakang fa'il perkataan tersebut, maka kita boleh kesan lah perkataan itu adalah fa'il. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Jadi itu tanda dia. Maknanya kalau kita jumpa perkataan yang ada tanda-tanda ni, kita boleh mudahlah kita membantu untuk kita kesan bahawa perkataan tersebut adalah fa'il. Okey. Baik, jadi dalam ayat ni yang mana satu kita kata sebagai fa'il? Falamma ra'aynahu akbarnahu. Ya, dia mungkin nampak keliru sikit, susah sikit nak cam. Sebab dia ada bercampur, dia bersambung dengan dhamir. Kita kena kesan jugalah. Mana yang dia bersambung dengan dhamir. Contoh ada hu ke belakang ni, ini dhamir ni. Ada hunna, kan? Jadi kita cuba pisahkan dulu. Kita tengok. Agak-agak lah. Agak-agak fa'il ke isim ke haraf? Okay, ra'ayna. Ra'aynahu kan? Ya, salah satu fa'il ialah ra'aynahu. Okay, ra'aynahu ni asal dia ra'ayna nun berbaris atas. Kemudian dia bersambung dengan huwa. Ya, jadilah dia ra'aynahu. Ni asal dia. Okay, asal dia ra'ayna bersambung dengan huwa, maka dia jadi ra'aynahu. Sebab dhamir apabila bersambung dengan perkataan sebelum dia, maka dia akan berbaris, dia akan dipadam waw. Huwa lah kalau ni lah, kalau kita kata kat sini. Huwa dia kalau bersambung dengan perkataan sebelum dia akan padam waw, tinggal hu sahaja. Okay, jadi ra'aynahu. Baik. Okey, kat sini kita tengok ra'ayna. Yang ni kita kata sebagai fi'il madhi. Okey, apakah dhamir dia?
yang ada dalam ra'aina. Sekejap. Haji? Na tu tanda bagi dhamir apa? Ramai perempuan. Okey, apa dhamir dia? Hunna. Okey, hunna. Kalau nun alif, ra'aina ada alif, dia jadi dhamir dia apa? Nahnu. Tapi ni tak ada alif, na sahaja. Maka dhamir dia adalah hunna. Baik. Jadi kita kata kat sini seolah-olah na ni mewakili hunna. Okey, seolah-olah hunna ada dalam tu. Okey? Seolah-olah ada ra'aina hunna baru huwa. Macam tu. Kalau kita terjemahlah. Jadi kita terjemahkan mereka ramai perempuan melihatnya. Kalau terjemahan mereka perempuan melihatnya. Ra'a ni melihat. Maksudnya melihat. Okey. Okey. Okey, dia asal daripada kataan ra'a. Asal dia ra'a. Dipanggil alif maksurah. Ra dengan hamzah, kemudian alif maksurah, alif yang di atas ya. Terhalang. Okey, ada alif atas ya. Dia dipanggil alif maksurah. Okey, ra'a. Okey, jadi fi'il dia ra'a, kita cuba masukkan pada sifat fi'il madhi ni. Okey, kita cuba praktis Okey, kalau huwa ra'a, okey, huma dia akan jadi yang ni dia lain sikit. Kalau alif maksurah kat sini dia kena kembali kepada huruf asal dia. Jadi huruf asal dia adalah ya. Macam kat sini kita lihat kat sini huruf asal dia ya. Jadi kalau ra'a dia akan jadi ya. Contoh kalau kita nak sambung dengan alif kan. Huma dia akan jadi ra'aya. Macam Nakib sebut tadi. Okey, jadi ra'a ya tambah alif. Jadi alif yang ada sebelum tu dia tak boleh nak kekal dengan alif. Sebab apa? Sebab nak tambah dengan alif. Jadi dua-dua alif macam mana nak baca? Ra'a. Jadi dia terpaksa tukarkan kepada huruf asal dia. Jadi huruf asal dia adalah ya. Okey? Sebab kita tahu di mana huruf asal dia. Kita tengok pada kata dasar ataupun kata akar dia ialah ar-ra'yu atau ra'yun. Ra'yun. Ini kata asal dia. Maknanya pandangan ataupun penglihatan. Ra'yun ni pandangan atau penglihatan. Baik. Jadi huma ra'aya. Okey, huwa ra'a, huma ra'aya, hum jadi apa? Okey. Contoh ni agak susah. Kita tukar contoh lain. Sebab contoh ni dia berakhir dengan huruf illah. Apa huruf illah? Nanti kita akan belajar Huruf illah ialah alif waw ya. Illah ialah alif waw dengan ya. Alif waw ya. Ini dipanggil huruf illah. Jadi kalau fi'il yang berakhir dengan huruf illah, contoh macam ni, ra'a alif kan? Dia akan ada perubahan, dia berbeza sikit daripada fi'il biasa. Kita ambil yang senang dulu. Okey, ada tak fi'il lain dalam ayat ni? Qatta'na. Sebelum tu ada lagi tak? Akbarnahu. Okey, kalau kita buang hu ni jadi akbar na.
Sama macam ra'aina tadi. Dia akan jadi akbarna. Apa maksud akbarna? Mereka kagum. Tapi dia tak merah kan pula Melihat ra'ainahu ni maknanya melihat. Wanita itu melihatnya. Akbarnahu maksudnya mereka kagum kepada keelokan rupanya. Ini kisah Nabi Yusuf. Yang tahu kan cerita dia tu. Punyalah kagum sampai tahap tak sedar tengah potong buah terpotong jari. Kan? Kagum dengan ke handsomean Nabi Yusuf. Ke handsomean dia, kekacakan dia. Ini sebab apa, isteri raja dia nak tunjuk bukti yang orang duk kata dia ni terpengaruh tergoda dengan anak sendiri, anak angkat dia kan. Jadi dia nak buktikan pada masyarakat yang kata tu bahawa inilah dia orang yang kamu kata-kata tu. Jadi bila mereka tengok betul-betul depan mata Nabi Yusuf, barulah mereka terpegun. Sampai tahap Allah cerita dalam Quran sehingga kan terpotong, terluka lah, terpotong, pisau tu terkena jari. Mereka melukai jari tangan mereka. Qatta'na aydiyahun. Dan mereka berkata, hasyalillah, maha sempurna Allah, ma hadza basyara, ini bukanlah manusia. Kan, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. In hadza, ini tidak lain illa kecuali malakun karim, malaikat karim yang mulia. Kan, maknanya ini bukan manusia ni malaikat, sebab tak ada manusia yang berupa macam ni cantik dia. Itulah. Baik. Okey, kita ambil akbarna, asalnya daripada kita cuba bagaimana cerakinkan dia. Cerakinkan dia macam ra'aina tadi. Akbarna, asalnya dia tambah dengan huwa, akbarnahu kan. Jadilah akbarnahu. Kemudian kalau kita nak kepada yang asal huwa, dia akan jadi akbaro. Akbaro. Dia lain sikit daripada Allahu Akbar. Kalau itu Allahu Akbaru. Beza dekat sini je. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Allah Maha Besar. Allahu Akbaru. Allah yang Maha Besar. Tapi akbara ni dia asal daripada kabir besar, kan? Kabir besar. Jadi akbara bila tambah alif ke depan ataupun hamzah ke depan, dia seolah macam membesarkan. Itulah, membesarkan. Akbara ni membesarkan. Dia terjemahan yang hampir-hampir lah. Kalau nak betul-betul terjemahan dia akan terjemah membesarkan lah, akbarna kan. Tapi yang dimaksudkan situ maknanya kagum lah. Sebab menganggap benda tu satu luar biasa. Benda yang ajaib, yang luar biasa. Itu maksud dia. Okay. Jadi huwa akbara, kalau huwa akbara, okey, huma dia akan jadi, saya letak kat sini ni huwa hujung sekali. Huwa akbara, huma akbara, alif, tambah alif. Boleh tengok dalam kuning A tu. Okey, kalau hum akbaru, kan, tambah waw alif belakang. Hiya akbarat. Okey, huma kalau untuk perempuan akbarata. Baris sebelum ta tu dia baris atas. Akbarata. Okey, huma
saya sebut dhamir dia, tuan-tuan sebut dia punya fa'il. Okey, huma akbarata. Untuk dua perempuan lah Kalau yang lelaki akbaro, kalau perempuan jadi huma akbarata. Okey, kemudian hunna akbarna. Nah pendek macam ni lah. Ni maknanya dhamir dia hunna. Okey, anta akbarta, antuma, antum, anti, antuma, sama lelaki atau perempuan sama, akbartuma, antum, antunna, ana, nahnu, akbarna. Okay, jadi kita cuba praktis macam tu lah. Ulang banyak kali, insyaAllah. Lama-lama kita boleh ingat lah. Okay, dia berdasarkan bunyi, berdasarkan dengar selalu. Ulang-ulang dengan dhamir, kita akan, dia macam sifir lah. Kan? 1 tambah 1, 2. Dan 5 kali 6, 30. Jadi kita dah, dia dah macam tu dah. Dia macam sifir. Sebab tu kita namakan dia sifir. Kan? Kaedah sifir. Sebab dia kena hafal. Dia bukanlah hafal macam kita hafal sifir tu. Maknanya kita ulang, dia jadi bunyi tu kita akan dia automatik masuk. Akbarna hunna, akbarti anti. Macam tu lah. Akbartum antum. Jadi kita boleh relatekan dengan sifir dia. Dengan dhamir dia. Baik. Okay, kita tengok lagi. Apa fa'il lagi yang ada? Qatta'na. Fa'il ke tak? Ni tanda dia ada na belakang kan? Jadi fa'il lah juga sama. Okay, akbarnahu maknanya mereka kagum dengannya. Wa qatta'na maknanya mereka terpotong jari. Kalau sebut sini aidiyahunna, tangan mereka. Tapi pelik lah, takkan sampai terpotong tangan. Jadi terjemahan dia tu, tafsiran dia adalah jari. Bukanlah tangan tu satu terbelah satu tangan tu. Kan? Takkan tak sedar sampai terpotong tangan. Ni jari je terluka. Terkena sedikit. Dia ada dia punya kaedah dia dalam ilmu balaghah, dia panggil disebut semua tangan tapi dikehendaki separuh atau sebahagian daripada anggota tu. Walaupun disebut tangan-tangan, aidiyahun ni tangan-tangan. Dan jamak, plural. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan ialah jari-jari. Okay. Baik. Qatta'na. Okay. Kita cuba sifirkan dia. Qatta'na. Okay. Kalau huwa dia akan jadi? Qatta'na untuk hunna. Kalau huwa? Qatta'a. Okay, buang nun tu. Jadi qatta'a. Dia nak sebut susah sikit kan? Dia ada sabdu. Qatta'a. Buang nun. Ni kalau huwa lah, huwa kena buang lah nun dia. Okay, kan kita kata huwa ni asas dia, dasar dia. Maknanya mana-mana fa'il kita nak tengok dia punya asal dia, kita jadikan dia dhamir huwa. Tukarkan kepada dhamir huwa. Jadi qatta'na nak jadi tengok asal dia lah. Bila kita tukarkan kepada huwa jadi qatta'a. Kan? Qatta'a. Okey. Kalau huwa qatta'a, huma jadi qatta'a tambah alif. Hum qatta'u. Waw alif. Alif tu dia macam tak ada lah. Walaupun dia tambah waw alif, tapi alif tu seolah macam tidak ada. Yang tu dalam fa'il madhi kita akan jumpa ni banyak kali ya. Qatta'u. Nampak ni macam ada alif kan? Tapi dalam Quran pun macam itulah, maknanya alif ni dipanggil alif zaidah, alif tambahan. Dia seolah-olah tak dibaca lah. Dia bukan seolah-olah, dia tidak dibaca. Dia seolah-olah macam tak ada. Dia ada pada tulisan tapi tidak ada pada bacaan. Okay?
Jadi kita baca qatta'u. Okey. Okey, huwa sekali lagi. Huwa qatta'a huma huma dua. Qatta'a tambah alif dulu. Huma qatta'a hum qatta'u hunna hiya qatta'at. Dia matikan dulu. Qatta'at hiya. Kemudian huma perempuan. Assalamualaikum. Qatta'ata. Qatta'ata. Nak sebut payah sikit. Ya, dia qatta'at. Kalau hiya qatta'at, ta tu tambah alif dan baris ataskan dia. Jadi qatta'ata. Okey. Huma qatta'ata, hunna qatta'na, anta qatta'ta, antuma qatta'tuma, antum qatta'tum, anti hi, antuma qatta'tuma, antunna qatta'tunna, ana qatta'tu, nahnu qatta'na. Macam itulah. Jadi dengan cara itu insya-Allah kita boleh ingat. Setiap kali kita jumpa fa'il, kita cuba baca dalam sifir dia macam tu. Cuma kalau untuk praktis ni kita tak pergi semualah. Nanti mungkin boleh praktis sendiri masing-masing. Tengok fa'il tu, cuba baca ikut sifir dia. Ikut dhamir-dhamir dia. Okey. Okey, wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka melukai jari tangan mereka. Kalau sini kalau ikut maksud asal dia, qatta'a ni terpotong. Kan? Terpotong, tapi tak adalah terpotong semua. Kan? Tapi terpotong sedikit jari-jari mereka. Wa qulna. Dan mereka berkata. Mereka perempuan. Samalah hunna tadi, dan mereka perempuan berkata. Okey, kita cuba tukarkan kepada huwa, dia jadi qulna dia susah sikit. Dia sebab dia ada alif kat tengah-tengah. Dia asal dia qala. Dia asal dia ada alif. Tapi bila dia tukar kepada dhamir hunna, dia dipadam alif dia. Jadi qulna. Jadi ini asal dia lah kalau huwa. Kalau huwa dia jadi qala. Okey? Dan begitulah seterusnya. Maknanya kalau itu kita qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Jadi gitu. Kan? Okey, dan mereka berkata hasya lillah. Hasya ni dia macam subhanallah lah. Subhana, hasya tu adalah istilah untuk memuji, untuk membesarkan. Okay, membesarkan Allah. Dan hasya lillah, maha suci Allah ataupun maha sempurna Allah. Maha sempurnanya Allah. Ma hadza basyara. Ma hadza dia adalah dia menafikan. Ma ni adalah kita dah belajar sebelum ni, dipanggil apa? Maksud dia bukan, dipanggil haraf apa? Haraf nafi. Kan? Dia menafikan. Jadi haraf nafi dia mengatakan tidak ataupun bukan hadza ini. Kita kata isim isyarah kan? Ingat tak? Isim isyarah hadza, hadzani. Jamak dia apa? Hadza, hadzani. Kalau ramai, banyak. Haulai. Kalau yang boleh berakal lah. Kalau manusia, kita haulai. Ramai. Kalau tak berakal, benda contohnya kolam, pen. Kalau banyak pen, kita kata, kita nak tunjuk pada pen tu. Ini banyak pen. Dia kata apa? Dia tak boleh pakai haulai sebab haulai untuk orang yang berakal saja. Kita kata hadzani haulai kan. Kalau untuk yang tidak berakal, kita kata kita menggunakan hadhihi.
Hadhihi aqlamun. Contoh. Ini banyak pen. Aqlam. Jamak qalam. Qalamun, aqlamun. Okay. Ini pen-pen. Jadi kalau ni yang tak berakal lah. Yang kita dah belajar sebelum ni, saya ulang kaji balik ya. Kalau untuk yang tidak berakal, kita guna hadhihi untuk ramai, untuk banyak. Kalau yang berakal, kita kata haulai. Dan haulai rijalun ataupun haulai tullabun. Ini semua pelajar contoh kan. Jadi kita guna haulai sebab berakal manusia. Okey. Itu sekadar ulang kaji. Ma hadza basyara, ini bukan bashar ni maksudnya manusia. Ni terjemahan ni manusia. Sebab tu Nabi Adam dipanggil gelaran dia. Apa gelaran Nabi Adam antaranya? Abul Bashar. Bapa manusia. Bapa kepada jenis manusia lah. Bashar ni jenis manusia. Okay? Jadi mahadza bashara ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini hanyalah ini macam kita kata tidaklah juga. Sungguhnya ini tidak lain. Ini tidak lain. Illa kecuali, hanyalah ni diterjemah kecuali, illa ni dengan hanyalah malakun karim, malaikat yang mulia. Okay, tadi ada lagi tak fa'al kat sini? Selain daripada qulna tadi. Ni hasya ni kira fa'al ke tak? Kita tak kira fa'al Kita tak kira fa'al sebab dia macam subhana. Dia satu perkataan khusus untuk membesarkan atau memuji. Subhana, hasya. Okay? Hasya lillah, subhanallah. Hasya, hasya lillah. Okay, baik. Jadi, lepas tu ada lagi tak fa'al? Ma hadza basyara inna hadza illa malakun karim. Tak ada kan? Ma haraf, hadza isim. Faham? Tunjuk ini. Isim apa? Bukan. Zaman masa. Isyarat. Isyarat ni maknanya menunjukkan kan. Dan lampu isyarat, lampu yang untuk menunjukkan. Jadi isim isyarah, isim yang menunjukkan. Ini dekat. Sama ada hadza dekat ataupun zalika jauh, kita guna zalika. Okey. Jadi ini isim isyarah. Basyaran. Isim fa'il haraf. Tanda dia ada? Tanda isim sebab tanda ada baris dua baris atas, tanwin kan? Tanda tanwin, tanda isim. Jadi dia isim. In dah baca belum? Belum pergi kot. In belum pergi In ni haraf juga. Haraf dipanggil, kalau ikut asalnya dia adalah haraf syarat, adatus syart. Tapi kat sini dia bermaksud tidak. Jadi dia panggil, dia termasuk dalam adat nafi lah. Haraf nafi. Tengok dalam haraf nafi ada tak in? Nafi tak ada. Dia tak sebut, tak tulis kat sini. Tapi dia panggil syarat jugalah. Dia sebab dia sekali dengan illa ni. Ada? Ada in? Ada syarat. Tu in. Tapi yalah, maksudnya dia kalau datang in, dia akan datang sekali dengan illa. In hadza illa. Jadi dia menafikan, kemudian dia datang dengan illa kecuali. Ini tidaklah sekian-sekian, melainkan sekian-sekian. Macam tu. Sebab dia panggil adat syarat. Maksudnya dia tidak menjadi kataan apa benda yang selepas illa tu kecuali dengan syarat ada sebelum tu. Itulah lebih kurang Okey. Jadi ini haraf hadza tadi kita kata isim isyarah, illa haraf ke isim?
Haraf kan? Haraf istisna. Apa maksud istisna? Kecuali. Haraf yang menunjukkan kecuali. Okey, malakun haraf isim fa'il isim. Kenapa isim? Tanwin. Sebab tanda dia tanwin. Karimun sama. Kan? Tanda dia ada tanwin. Okey, jadi kita boleh cam lah. Mana isim, mana fa'il, mana haraf. Okey, sebab kita isim dengan haraf kita dah belajar dah. Sekarang kita masuk fa'il. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya. Wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Okey, dalam fa'il, dalam ayat ni yang mana satu fa'il? Agak-agak. Ada tak? Cuba tengok dalam diagram kuning tu. Mana yang hujung dia sama? Sakantum. Fa'il untuk, cuba tengok kuning A, kuning A. Yang baru sampai boleh tengok kuning A. Tengok dekat fa'il madhi tu. Buka macam ni je. Buka dua je. Ni fa'il madhi. Tengok ujung ni. Okey, ini semua tanda fa'il dia. Tanda fa'il madhi. Jadi mana-mana perkataan kita tengok ada tanda tu di belakang dia. Maka dia adalah fa'il lah. Okey. Jadi kalau sakantum untuk antum. Kan? Kita boleh tengok kat situ terus. Maknanya ujung dia ada tum tu, maknanya antum lah. Okay? Jadi sakantum ni asalnya asal daripada fa'il asal dia, kalau huwa dia jadi apa? Buang tum tu. Dia jadi sakana. Okay? Kita kena bariskan lah. Nun tu balik. Dia punya madam hancur dah. Okay, kita padam sekejap. Okay, cuba kita cerakin dia. Sakantum. Okay, tanda dia, tum ni tanda dia lah, tambahan kan. Dia kata tanda kepada antum. Okay, jadi bila kita pisahkan dia, tinggallah saka. Dia asalnya nun sukun. Tapi fa'il dia tak boleh berakhir dengan sukun. Jadi dia tukar balik kepada baris atas semula. Jadilah sakana. Okay, ni yang asal, fa'il asal. Kan, kita kata untuk huwa. Jadi sebab apa kita kena tukar kepada yang huwa, yang apa, dhamir huwa? Maknanya fa'il ni sakantum kan? Kenapa kita tukar kepada huwa? Kenapa tak tukar kepada hiya? Atau huma ke? Sebab dia asal. Kan, kita kata dalam fa'il huwa adalah asal. Bukan ana. Dia bukan kata ganti nama pertama. Dia terbalik sikit daripada bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu kata ganti nama pertama yang bercakap. Kan? Tapi dalam bahasa Arab dia kata yang asal dia ialah yang ketiga. Kata ganti nama ketiga, huwa. Dia. Okay, jadi sebab tu kita tukarkan kepada huwa, sakana. Okey, cuba kita tukar, cuba baca sifir tu. Saya bacakan dhamir, tuan-tuan baca dia punya pertukaran dia mengikut dhamir tersebut. Boleh tengok dalam diagram kuning A tu. Ini siapa punya? Saya punya kan? Takut terambil. Okey. Boleh tengok dalam kuning A tu fa'il madhi tu, dia punya garis daripada fa'il madhi tu sampai bawah kan. Ambil yang tu dulu. Kita fokus kat situ dulu. Ataupun kalau yang ni lagi mudah kot. Ini lagi mudah Okey.
Tengok dalam kuning A. Okey, kalau huwa sakana, tak ada apa-apa tambahan. Okey, kalau huma dia jadi sakana. Okey, ada alif. Kemudian hum. Okey. Hiya sakanat. Huma sakanata. Okey, dia akan na tu dia berbaris atas. Sakanata. Okey, sebab hiya sakanat. Ta tu kita mati kan? Tapi bila nak tambah alif, maka kita baris atas balik ta tu. Jadi sakanata. Okey, hunna sakanna. Okey, kita matikan huruf nun yang pertama, nun yang kedua kita bariskan atas. Sakanna. Anta sakanta, antuma sakantuma, antum sakantum, anti sakanti, antuma sakantuma, antunna sakantunna, ana sakantu, nahnu sakanna. Macam itulah. Okey, sifir yang kita boleh main dengan mana-mana fa'il. Okey, kita boleh matchkan dengan mana-mana fa'il. Okey, wasakantum. Jadi sebab tu kita tengok dalam Quran dia akan ada perkataan-perkataan yang macam ni, yang berakhir dengan tanda-tanda macam ni, yang dalam fa'il madhi ni. Jadi bila kita tengok tu, kita boleh cam dah terus. Ni fa'il madhi. Sebab ada tum di belakang. Jadi dan kita tahu dah. Ini dhamir dia adalah antum. Sebab belakang dia tum. Kan? Yang ni mudahlah nak cam sebab sama bunyi dia. Sakantum, antum. Sakanti, anti. Kan? Jadi kata ganti nama kedua, atau kita panggil dalam bahasa Arab mukhatab, orang yang kita tengah cakap dengan dia, mukhatab, dia mudah untuk kita cam. Anta sakanta, antuma sakantuma, antum sakantum, anti sakanti, antuma sakantuma, antunna sakantunna. Jadi semua sama je belakang dia. Jadi itu yang paling mudah untuk kita cam lah. Yang lain mungkin susah sikit sebab dia berbeza kan. Fa'il dhamir dengan akhir dia berbeza. Okay, tapi tak apa. Lama-lama kita ulang-ulang, insyaAllah kita ingat. Okey. Dan sakantum, kamu telah menduduki atau telah tinggal. Tinggal ni maknanya bukan tinggal meninggalkan, tapi tinggal ni maknanya telah duduk, menetap. Kamu telah menetap, fi. Okay, fi ni kita kata apa? Haraf jar. Kan, haraf jar. Ada berapa tu? 9 kan? Min ila anala fi rubba bikala. Mudah ingat kan? Min ila anala fi rubba bikala. Itulah. Okay. Ada 9. Salah satunya fi yang bermaksud di atau di dalam. Dan kamu tinggal di ataupun di dalam masakin, tempat-tempat. Asalnya maskan. Maskan ni satu tempat tinggal. Okay, masakin jamak plural, dipanggil jamak taksir lah. Macam masjid, masajid. Masjid satu, jamak dia masajid. Masjid bahasa Melayu kan. Jadi sama dengan bahasa Arab, dia asal daripada bahasa Arab lah. Kita kata masjid, jamak dia masajid. Macam itulah maskan ni. Satu dia maskan, jamak dia masakin. Okey. Kemudian di tempat-tempat allazina, orang-orang. Dia katanya dia terjemah orang-orang ni 2 kali. Sebab allazina ramai. Okey. Di tempat, sebab dia dah jamak kat sini, dia dah banyak kat sini tempat-tempat. Jadi mungkin sebab tu dia tak ulang banyak kali, dua kali kat sini. Tapi kalau ikut maksud dia, di tempat-tempat orang-orang yang. Sebab allazina kita dah belajar dah. Isim apa? Bukan isyarah. Isyarah tadi hadza ni. Allazi. Asal daripada allazi, isim mausul. Okey, boleh tengok dalam ping A. Ping A atas sekali, kiri atas sekali. Isim mausul.
Kan? Alladhi, kalau lelaki, perempuan allati, kalau dua alladhani atau alladhaini, perempuan allatani atau allataini, kalau ramai lelaki alladhina. Okay, jadi sebab tu kita jumpa nampak kat sini alladhina maknanya ramai lelaki lah. Kalau perempuan dia akan jadi allati atau allai. Allati atau allai. Jadi ni alladzina banyak kita jumpa, ya ayyuhalladzina amanu kan. Ini banyak dalam Quran. Jadi insya-Allah rasanya kita boleh fahamlah. Okey, orang-orang yang zalamu. Okey, cuba tengok. Dalam kuning A tadi ada tak yang berakhir dengan tanda waw alif? Home kan? Dah hafal dah tu? Alhamdulillah. Ya, dah boleh ingat Jadi ada je waw alif home. Kita tahu dah, ni dhamir dia home. Waw alif je, dhamir dia home. Waw alif je home. Zalamu bunyi u belakang, maknanya home lah tu. Okey, jadi zalamu asal daripada zalama. Okey, kita baris ataskan akhir huruf tu, jadi zalama. Sama macam tadilah, sakantum tadi. Okey, kalau ni zalamu, kita buang dia punya waw alif tu, tinggal dha lam dengan mim. Jadilah dia zalama. Okey, jadi huwa lah. Zalama ni untuk huwa. Tapi kalau zalamu dia akan jadi untuk hum lah. Maksud dia zalamu, mereka telah zalimi. Mereka telah menzalimi. Anfusahum. Maksud dia? Anfusahum. Diri-diri mereka. Ya, diri mereka sendiri. Zalamu anfusahum, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Okey, kita pergi pada zalamu. Cuba kita tukarkan kepada cuba baca ikut sifir itulah. Okey, kalau huwa zalama, huma zalama, hum zalamu, hiya zalamat, huma itu perempuan zalamata, hunna zalamna, anta zalamta, antuma zalamtuma, antum zalamtum, anti zalamti, antuma zalamtuma, sama, antunna zalamtunna, ana zalamtu. Dah jawab dulu dah. Nahnu zalamna. Okey, ana zalamtu, nahnu zalamna. Macam tu. Okey, jadi boleh bunyi tu boleh ingat lah kot. Belakang sambungan dia tu. Okey. Jadi macam tu lah. Kalau kita jumpa je fa'al tu, itulah kita punya sifir dia macam tu. Okey, dia sebut kat bawah ni, perkataan masakin tempat tinggal adalah jamak. Macam saya sebut tadi, mufradnya adalah maskan. Tapi jika ditulis dengan masakin, ini adalah jamak kepada perkataan miskin. Dia ada beza sikit. Dia ada ya kat belakang. Masakin. Dia panjang sikit. Kaf, ya, nun. Masakin. Dia bukan masakin. Kalau masakin, ada panjang, dia jamak miskin. Kalau masakin, macam kita sebut tadi, dia jamak maskan. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Okay, masakin adalah jamak miskin. Kalau panjang lah, masakin, jamak miskin. Orang miskin. Okay. Tu dia ada beza sikit lah. Miskin jadi masakin. Lepas tu dalam ayat tu kan, yang ayat zakat, ayat tentang zakat tu, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Fuqara jamak fakir. Masakin di situ adalah orang-orang miskin lah. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Okey, sikit lagi boleh ke? Boleh? Awal lagi. Rasa macam cepat pula gelap kat luar Hujan. Biasanya macam cerah sikit.
Tak ada, padang tu tak ada orang kan? Gelap. Tak ada aktiviti. Okey. Walakum. Okey, ini contoh seterusnya ayat dalam surah An-Nisa ayat 12. Okey, dalam ayat ni agak-agak lah. Mana satu fi'il? Agak-agak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kunna. Kunna dhamir. Taroka. Macam mana boleh cam? Tak semua merah, tak semua merah fi'il. Azwaj ni merah tak? Tanda dia ataupun kita mudah nak cam fi'il ni ialah dia banyak baris atas. Antara tanda lah. Antara tanda untuk mudah nampak ialah dia banyak baris atas dan akhir dia berbaris atas. Baris akhir dia adalah baris atas. Taroka. Taroka. Apa maksud taroka? Okay, ditinggalkan. Ataupun asal maksud dia meninggalkan lah. Meninggalkan. Dia kalau sini meninggalkan oleh. Tapi maknanya yang ditinggalkan oleh pasangan kamu. Okay, meninggalkan lah. Okay, maknanya apa yang pasangan kamu tinggalkan. Macam itulah. Dia pasal faraid. Ayat ni pasal tentang faraid. Tahu kan? Tuan-tuan tahu kan faraid? Maknanya harta pusaka lah. Harta peninggalan. Peninggalan. Kalau seseorang meninggal, okay, bagaimana pembahagian harta dia lah. Itu dalam ilmu faraid kan. Dia maksud dia, dan bagi kamu walakum. Dia dah belajar dah kan? Wa dan lam bermaksud bagi atau untuk. Kan? Dipanggil apa haraf apa ni? La ni? Haraf jar kan? Termasuklah haraf jar. Okay, min ila anala fi rubah bika la. La tu, la belakang sekali tu. Walakum. Okay, la tu bermaksud bagi atau untuk. Kum kamu. Yang asalnya antum. Okay, lakum. Asalnya antum. Okay, dia asalnya li plus antum. Tapi disebabkan dia nak sambung dengan li tu, maka dia tak bolehlah jadi li antum. Dia tukar kepada lakum. Lakum dinukum waliyadin. Macam itulah, sama juga dalam surah Al-Kafirun tu kan. Lakum dinukum waliyadin, dan bagi kamu agama kamu, bagi saya agama, bagi aku agamaku. Okey. Okey, walakum, dan bagi kamu wahai orang-orang lelaki. Macam mana kita tahu lelaki? Sebab asal dia antum kan. Kum antum. Antum lelaki lah, ramai lelaki. Okey, nisfu. Nisfu adalah separuh. Bermaksud separuh atau 1/2, 1/2 lah. Ma taraka, ma apa taraka yang ditinggalkan. Azwajukum, pasangan. Azwaj ni asal dari zauj. Zauj, pasangan. Kalau isteri zaujah. Zauj adalah seorang pasangan ataupun gelaran untuk suami lah. Zaujun. Kalau perempuan dia jadi zaujah. Okay, asal dari zaujun. Okay, azwaj pasangan-pasangan lah. Jadi jamak. Kum antum. Okay, dia kembali kepada antum. Azwajukum, maknanya pasangan-pasangan kamu wahai orang-orang lelaki. Maknanya isteri-isteri lah. Kalau pasangan untuk orang lelaki, isteri-isteri lah. Kan? Apa yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu? Oh ni, azwaj ni. Oh, dia tak termasuk sebab kalau yang kita kata waw alif situ dia mesti baris mati. Tak, waw tu mesti baris mati. Contoh kita kata darabu, fa'alu. Baris mati sebelum dia berbaris depan. Cuba tengok dalam tu, dia ada tulis baris sebelum dia tak? Kan ada kan? Sebelum dia mesti baris depan. Kalau azwaj ni dia tak jadi. Sebab
Waw tu sendiri baris atas. Ni kan yang akak masukkan. Jadi waw ni dia baris atas. Jadi tak jadi. Dia mesti waw ni baris mati. Dan sebelum dia baris depan. Contoh darabu, fa'alu, katabu. Tapi alif tu kita tak baca lah. Alif tu dia tulis tapi tak dibaca. Kita baca waw sahaja. Macam tadi lah, contoh tadi apa? Kita baca tadi, contoh dalam ayat tadi. Zalamu. Macam tu ada. Yang itulah contoh dia. Jadi waw tu mesti baris mati dan sebelum dia baris depan baru kita kata salah satu tanda fi'il madhi. Tapi kat sini tak, sebab dia berbaris atas dan sebelum dia bukan berbaris depan. Jadi azwajukum, pasangan-pasangan kamu, yang ni di sini dimasukkan ialah isteri-isteri kamu lah. Sebab kum adalah orang lelaki, maka pasangan dia mestilah orang perempuan kan. Takkanlah perempuan dengan perempuan. Tapi sekarang ni pelik sikit kan. Yang tu yang tak normal lah. Yang normalnya hanya kalau lelaki pasangan dia perempuan. Jadi isteri-isteri kamu illam in ni kita kata tadi itulah. Adat syarat tadi dia bermaksud tapi in dia tak semua dia tak semestinya adat syarat. Kat sini dia bermaksud sekiranya. Kalau kat sini dia terjemah jika. Dia lebih kurang macam maksud lau lah, lau kalau. Tapi in kat sini dia maksud jika ataupun sekiranya. Illam, sekiranya, lam yakun. Ni saya terjemah secara mudah faham. Sekiranya mereka tidak memiliki, tidak mempunyai. Sini terjemah tidak mempunyai. Illam yakun lahunna, mereka perempuan ni maknanya isteri-isteri itulah. Sekiranya isteri-isteri itu tidak mempunyai anak. Walad ni anak lelaki. Ataupun tak semestinya lelaki. Anak lah. Kalau tidak ada anak, maka maknanya kalau katakan isteri kita meninggal, tak ada anak, kita pun dia tak ada anak, kita pun tak ada anak. Bukan kita, dia. Anak dia. Mungkin juga isteri anak dia yang sebelum ni kan. Jadi kalau dia tak ada anak, kita akan dapat ataupun bahagian kita ialah separuh daripada harta yang ditinggalkan. Jadi itu maksud ayat ni lah. Salah satu daripada pembahagian faraid. Tapi kalau ada anak dia akan jadi ayat selepas tu lah. Kan? Illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu', 1/4. Ini 1/2. Kalau ada anak dia akan jadi 1/4. Jadi bahagian untuk suami tadi 1/4 harta yang ditinggalkan. Kalau tak ada anak, dia ambil separuh. Dia boleh dapat separuh daripada harta yang ditinggalkan. Tapi kalau ada anak, dia dapat 1/4 saja. Baki tu adalah pembahagian dia. Okey? Itu maksud dia. Okey, jadi yang kita nak fokus kat sini tarokah. Ada tak fi'il lain? Kalau ada pun fi'il mudhari' lah, yakun. Tapi kita tak bincang lagi. Okey, fi'il madhi tak ada. Yakun tu fi'il mudhari'. Okey. Kita pergi contoh seterusnya boleh? Tarokah huwa. Sebab dia tak ada apa-apa tambahan, maka kita kata dhamirnya adalah huwa. Okey. Lagi? Ada soalan lain? Sebelum kita pergi pada ayat seterusnya? Tarokah tu rujuk pada harta ke rujuk pada siapa? Dia maknanya harta lah, harta yang ditinggalkan. Dan bagi kamu separuh ataupun 1/2 daripada apa yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Yang harta yang ditinggalkan tu lah. Maksud harta. Apa di situ kembali kepada harta lah. Harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Itulah. Ada soalan ni? Ada tak jelas ke? Sebab ni ma tu dia boleh banyak maksud. Dia boleh jadi maksud nafi.
Kalau ma taraka perkataan yang sama, kalau ayat lain mungkin dia bermaksud tidak meninggalkan. Jadi ma ni dia boleh pergi dua maksud. Kalau sambung dengan fi'il madhi lah. Dia boleh jadi apa yang ditinggalkan dan dia boleh jadi tidak meninggalkan. Ma taraka maknanya tidak meninggalkan. Dia boleh pergi dua. Jadi kita tengok pada konteks ayat lah. Kan, kalau kat sini dia bermaksud apa yang ditinggalkan. Harta lah di sini dia merujuk pada harta. Okey, ada soalan lain? Ada Okay, kalau tak ada, kita tengok pada ayat yang seterusnya. Okay, last aku Okay. Ini yang pertama lagi dah ada dah. Kan? Qala. Dah fi'il madhi dah. Cuma yang ni kita kata tadi, bila dia ada huruf illah ni. Huruf illah. Kita tulis haraf lah sebab takut keliru pula. Huruf ni kalau bahasa Melayu huruf satu je. Kita ambil yang bahasa Arab lah, haraf. Tapi huruf tu sebenarnya bahasa Arab juga. Jamak haraf adalah huruf. Haraf satu. Huruf haraf-haraf. Huruf itu adalah haraf-haraf. Okay, apa yang masukkan haraf illah ni lah? 1, 2, 3. Maknanya qala padam tak? Qala dia asal dia ada huruf hamzah kan? Ada huruf alif. Okey, dia ada huruf alif, maka dia adalah salah satu dipanggil huruf fi'il yang ada huruf illah. Qala. Jadi alif tu mati. Okey. Kalau kita pergi pada kata dasar dia, ataupun kita kata masdar, bahasa Arab dia masdar, kata sumber, dia jadi qaulun. Qaulun. Qaul. Bahasa pakai tak? Bahasa guna tak? Qaul. Bahasa Okey. Rukun qauli. Rukun qauli tu maknanya rukun yang berkait dengan kata-kata lah. Qaul, kata-kata. Sama sikit. Okey. Jadi kita boleh lihat di sini kenapa kita rujuk kepada kata sumber dia, kata asal dia. Supaya kita dapat tahu huruf asal kepada alif ni. Jadi di sini kita nampak huruf asal dia adalah waw. Dia duduk tengah-tengah kan? Jadi nampaklah asal dia adalah waw. Suatu bila dia mudhari' dia jadi yaqulu. Ditukar kepada waw balik. Nampak? Dia kembali kepada huruf asal, iaitu waw. Dia kembali pada huruf waw balik. Yaqulu, okey? Tak apa, yang kita nak bincang kat sini. Qala. Jadi dia ada beza sikit lah. Bila dia ada huruf illah ni, dia ada beza sikit dari sudut pertukaran tu. Kan? Qala ni huwa lah. Qala ni untuk huwa. Sebab macam mana kita tahu dia huwa? Cuba tengok dalam kuning A tu. Kan? Mana fi'il yang tidak ada apa-apa tambahan belakang dia? Hanya huwa kan? Jadi qala ni kita tak nampak apa-apa tambahan belakang dia. Tak ada alif, tak ada ta mati, tak ada waw alif, tak ada nun bari atas, tak ada nun alif. Ni. Ini tengah. Ni tengah-tengah. Kita tengok belakang.
Akhir dia. Akhir dia ada tak tambahan huruf yang dalam tu kat belakang-belakang tu? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada apa-apa tambahan, maka dhamir dia akan jadi huwa lah. Itu cara kita nak cam lah, nak mudah cam. Boleh? Jadi sebab dia tidak ada tambahan apa-apa kat belakang. Okey, cumanya bila dia qala ya qalu, itu sama, kita sama je. Tapi bila dia jadi anta contohnya, anta dia akan jadi qulta. Anta tu dia akan buang dia punya lam. Anta dia akan buang dia punya lam, tinggal qaf dengan lam sahaja. Dia akan buang alif. Dia akan buang alif, ditinggal qaf dengan lam sahaja. Qulta. Jadi sebab apa dia buang kat sini? Sebab apa dia buang alif? Sebab ni dia ada hukum tersendiri apabila ada huruf illah ni ada yang tempat-tempat dia akan buang. Contoh ni lah qulta. Ni sama dengan ni antara cara kita nak mudah kenal lah. Qulta kan belakang sama. Jadi qulta, antuma qultuma, antum qultum, anti qulti, macam tu lah. Cuba kita baca. Kita sifir, kita ikut sifir . Okey, huwa, qala, huma, qala, ada alif, hum, qalu, hiya, qalat, huma, qalata, hunna, qulna. Dia dah start daripada hunna. Hunna dia dah start dah. Dia padam alif. Jadi qulna. Okey, anta, qulta, antuma, qultuma, antum, qultum, anti, qulti, antuma, qultuma, antunna, ana, qultu, nahnu, qulna. Okey, kau boleh? Macam tak ni, tak boleh tangkap lagi. Okey, boleh Baik, jadi itu dia punya kalau qala lah. Okey, kita pergi tengok pada fi'il lain, ada tak? Dalam ayat ni, ada fi'il lain tak? Ka tak ada fi'il. Kita nak cari fi'il. Cuba cari yang banyak tanda baris atas. Dia berturut-turut baris atas. Mana Tapi ka ni kena buang lah. Kita tak tepi dulu. Kita pisahkan dulu sebab dia dhamir untuk anta. Dia untuk anta. Anta jadi ka kan. Okey, jadi asal dia mana. Okey. Apa maksud mana? Menghalang. Menghalang. Mana maknanya menghalang. Suatu mamnu'. Kalau biasa dalam bahasa Arab, mamnu' at-tadkhin. Maknanya dilarang merokok. Mamnu' tu asal mana'a lah. Asal daripada ni, mana'a. Okay, mamnu' at-tadkhin maknanya dilarang merokok. Okey. Ya, mana'aka, apa yang menghalang kamu daripada sujud apabila aku suruh pada kamu. Maknanya ni Allah kata pada iblis. Ini kisah tentang perbualan antara Allah dengan iblis. Baik. Okey, mana'a. Okey, cuba kita baca sifir dia. Okey, huwa mana'a, huma mana'a, hum mana'u. Okey, tambah waw alif. Okey, hum mana'u, hiya mana'at, huma mana'ata. Okey, untuk perempuan huma mana'ata, hunna mana'na. Tak ada alif. Mana'na.
Okey, anta, mana'ta, antuma, anti. Saya skip mana'tum. Ya, saja nak tengok boleh ni tak? Perasan tak? Okey, anti, mana'ti, antum. Di kat belakang kan, mana'tum. Kalau antuma, ni untuk perempuan sama Kalau perempuan dengan lelaki sama mana'tuma. Antunna, mana'tunna, ana, mana'tu, nahnu, mana'na. Macam tu. Okey. Jadi saya rasa kalau ulang-ulang kali insya-Allah kita boleh ingat. Okey. Jadi qala ma mana'aka, kita boleh camlah kat sini. Qala, dia telah berkata, sebab tak ada tambahan apa-apa selepas dia, maka untuk huwa lah, maka dia. Huwa tu dia telah berkata. Okey, ma mana'aka, ma ni sama ada apa ataupun tidak kan. Jadi kita tengok konteks ayat lah. Kalau di sini, apa yang menghalang kamu? Ma mana'aka, mana'a menghalang, ka kamu. Biasanya anta kan. Biasanya mana'a anta. Tapi bila nak sambung dia tak boleh mana'a anta, dia kena mana'aka. Apa yang menghalang kamu? Okey. Apa yang menghalang kamu? Alla tasjuda. Okey, untuk bersujud. Kan? Ataupun sehingga kamu tidak bersujud. Kalau di sini dia terjemah untuk bersujud. Apa yang menghalang engkau untuk bersujud kepada Adam? Iz amartuka, iz ketika ataupun di waktu. Bolehlah ketika atau di waktu. Amartuka, aku menyuruh kamu. Okay, daripada terjemahan ni pun kita boleh detect, kita boleh kesan dah yang mana fa'al. Aku menyuruh. Kan, itu adalah menyuruh, fa'al lah, kata kerja kan. Okay, jadi amartu ni adalah fa'al lah. Apa dia punya dhamir? Amartu. Yalah dhamir. Kata pembuat, siapa yang buat? Ana. Okey, ana betul. Okey, amartu, tengok belakang sini ada tu kan. Jadi dia menunjukkan di situ dhamir dia ana, saya. Okey. Mungkin mula-mula kita susah kan, kita kena tengok diagram. Tapi lama-lama bila kita selalu jumpa, insya-Allah kita boleh cam terus. Bila ada tu je kita terus reflect, oh ni ana. Bila ada ta je, oh ni anta. Bila ada nun beri atas, kita tengok oh ni hunna. Kalau kita banyak-banyak kali jumpa, insya-Allah. Kalau ni mungkin sebab kita jarang-jarang jumpa, jadi kita mula-mula kita kena tengok dulu lah, kena rujuk dulu dalam diagram. Kan? Lama-lama insya-Allah boleh ingat. Okey, amartuka. Jadi dia asalnya amartu dengan ka. Okey, amartu, saya telah menyuruh. Okey, asalnya ditambah dengan anta. Menyuruh kamu. Kan? Aku telah menyuruh engkau. Okey, tapi dia tak boleh nak sambung. Amartu anta dia tak jadi. Dia tak boleh nak sambung anta. Jadi terpaksa ditukar kepada amartuka. Jadi dia ringkaskan dengan amartuka. Jadi ka inilah yang bermaksud anta. Ya, jadi sebab tu bila kita nak cam fa'al tu, kita kena buang dulu dia punya yang sambung dengan dia tu. Ka tu dia bersambung, jadi kita tutup sekejap. Kita ambil dia punya fa'al saja. Kat sini mana'a, kat sini amartu. Kita ambil amartu saja. Okey. Jadi amartu, dia kalau huwa dia akan jadi apa? Amaro. Dia mesti baris atas. Dia tak boleh baris mati. Akhir dia mesti baris atas. Kalau fi'il madhi dia mesti baris, akhir dia mesti baris atas. Dia tak boleh mati. Kalau huwa lah. Okey. Jadi huwa amaro. Contohlah. Cuba kita tukar. Huwa amarahuma, amarahum, amaru, hiya. Saya pun tukar dah, hiya.
Hiya amarat huma amarata hunna amarna anta anti amarti. Okey, antuma laki amartuma antum amartum antuma perempuan sama amartuma antunna amartunna sama belakang dia ana amartu nahnu amarna tambah alif nun alif amarna. Okey, jadi tu. Okey, qala sama macam tadi, ana saya. Ana ni kita dah faham dah kan? Dhamir ana saya, khairun kalau khairun kalau dia satu je bermaksud baik. Khair. Ana bi khair, saya baik. Kan? Contohlah kalau orang tanya kaifa haluka, apa khabar kamu? Kita jawab ana bi khair. Saya dalam keadaan baik. Tapi kalau bila ada khairun min, ada min selepas dia, maka dia menunjukkan lebih baik. Saya lebih baik daripada dia. Sebab ada min selepas dia. Khairun min maknanya lebih baik daripada. Jadi ada bezalah. Kalau khairun saja baik. Kalau dia ada min selepas dia, maka dia jadi lebih baik daripada. Mana Haji? Tak faham? Tasjudu ni. Oh, tasjudu fi'il mudhari'. Oh, lain. Itu lain. Itu kita tak belajar lagi. Dia bukan fi'il madhi. Ni kita masih fokus pada fi'il madhi saja. Tasjudu ni fi'il juga, tapi dia yang kita akan belajar fi'il mudhari'. Fi'il yang untuk masa sekarang atau akan datang. Okey. Saya lebih baik, khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ni Iblis cakap pada Nabi Adam kan. Cakap dengan Tuhan kan, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani ni engkau telah menciptakan aku. Kan? Khalaqta, engkau telah menciptakan. Ni saya, aku. Dia asal daripada khalaqta campur dengan ana. Khalaqta campur dengan ana. Dia jadi khalaqtani. Kalau khalaqtu saya menciptakan. Ni dia nak kata engkau yang menciptakan aku. Dia jangan keliru, dia ada beza sikit. Dia nak kata engkau yang menciptakan aku, bukan aku yang menciptakan. Kalau aku menciptakan, khalaqtu lah. Jadi khalaqtani maknanya engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani asal dari khalaqta dengan ana. Min daripada nar, api. Maknanya syaitan kata, Iblis kata, engkau telah menciptakan aku daripada api. Wa khalaqta, engkau menciptakan. Hu ni dia. Asalnya huwa. Okey, dia jadi khalaqtahu, bila nak bersambung, dia akan pendekkan jadi khalaqtahu. Kau telah menciptakan dia daripada tin, tanah. Tin, tanah liat. Kalau itu asal maksud dia, tanah liat lah, tin. Maknanya kau telah menciptakan Nabi Adam dengan tanah liat, daripada tanah liat. Dia bezakan cerita dengan api, lebih kononnya lebih mulia daripada tanah liat. Kan, siapa yang ajar dia pun tak tahu. Okay. Sedangkan kalau ikutkan Allah ciptakan manusia yang sebaik-baik kejadian kan, maknanya daripada tanah tu lebih baik. Tapi bagi logik iblis, api lebih baik daripada tanah. Tak tahu dia belajar dari mana. Jadi sebab tu daripada sifat sombong dia tu dia jadi tak rasional kan. Sedangkan manusia tu lebih baik. Okey.
Jadi di sini kita ada jumpa dua fi'il madhi khalaqta. Kan? Sama juga macam khalaqtu tadilah. Macam amartu tadi. Okey, lebih kurang lah. Tapi kita kata ni untuk anta lah. Okey, ni untuk anta. Sebab ta belakang kan. Okey, kalau sini amartu untuk ana. Okey, kita cuba tukarkan khalaqta ni kepada huwa. Jadi apa? Khalaqta kalau tukar pada huwa dia jadi khalaqa. Khalaqa. Okey, cuba kita baca fi'il dia. Khalaqa, huwa khalaqa, huma tambah alif khalaqa. Okey, tambah alif khalaqa, hum khalaqu, hiya khalaqat, huma perempuan khalaqata, hunna khalaqna. Nun berada atas. Khalaqna. Okey, anta antuma laki, khalaqtuma, antum, okey, khalaqtum, anti, khalaqti, antuma perempuan, antunna ramai perempuan, khalaqtunna, ana, khalaqtu, nahnu, khalaqna. Macam tu. Jadi rasanya setakat tu dulu. Untuk hari ni tengok nota dia sikit. Okey, perkataan walad adalah mufrad, jamaknya adalah aulad. Ni tambahan je lah. Maknanya dia kata walad ni seorang anak, aulad jamak dia. Ramai anak dia panggil aulad. Kalau biasa dengan tarbiyatul aulad. Maknanya pendidikan anak-anak kan. Okey, perkataan khairun macam saya sebut tadi adalah isim tafdhil yang menunjukkan makna lebih atau paling. Lawannya adalah syarrun. Maknanya khairun dengan syarrun. Macam kita baca dalam surah Zalzalah kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan, siapa yang membuat satu kebaikan maka dia akan melihatnya. Walaupun sebesar zarah kan, sebesar biji sawi ataupun lebih kecil daripada itu, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa buat kejahatan walaupun sebesar biji zarah, sebesar zarah, dia akan melihatnya. Jadi macam itulah. Khairun dengan syarrun ni dia berlawan. Khairun baik, syarrun jahat, buruk. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Ada apa-apa soalan? Mufrad. Mufrad ni satu. Single. Jamak plural. Bahasa kita banyaklah. Dia lebih mudah faham dengan bahasa Inggeris kot, sebab dia kalau bahasa Inggeris dia plural dia akan tambah s kan biasanya. Dia ada beza kalau macam kita, bahasa kita ulang 2 kali. Kan? Tapi kalau bahasa Inggeris single ni tak ada apa-apa tambahan, tak ada apa-apa perubahan. Kalau plural dia tambah s kan. Kalau bahasa Arab dia tukar dia punya bentuk dia. Macam ni lah, walad dia jadi aulad. Cuma yang ni dia tak ada kaedah. Dia panggil jamak taksir. Jamak taksir ni dia tak ada kaedah. Dia kena hafal, kena biasa dengar lah. Kita biasa dengar, biasa baca, kita tahulah. Yang ada kaedah itulah yang kalau lelaki tambah waw nun belakang, muslimun. Kalau perempuan dia tambah alif ta, muslimat. Khalaq tahu tu. Khalaqta anta lah. Hu tambahan. Hu tu maknanya engkau menciptakannya. Nya tu huwa. Hu tu asal daripada huwa. Asal khalaqta je. Itu dia sambung. Macam ni. Dia asalnya khalaqtani tu kan. Dia asalnya khalaqta tambah dengan ana. Tapi kalau khalaqtahu dia tambah huwa. Khalaqta tambah huwa.
Jadi kalau ditambah huwa kat sini, dia jadilah khalaqtahu. Itu. Cuma dia mungkin confuse sikit lah sebab dia tambah-tambah kan. Mula-mula memang macam tu lah. Awal-awal. Tapi lama-lama nanti kita boleh bezalah. Ni tambahan. Ini fi'il yang asal. Okay, ada soalan kau? Wallahu alam. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan Allah SWT berikan kefahaman dan kekuatan untuk kita dapat menguasai apa yang kita pelajari. Allahumma Rabbana Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an mubarakan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la asrina insana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iya.